yang boleh memberi kejayaan kepada kita. Contohnya dalam Islam, dia ada konsep amanah. Jadi dengan amanah tadi, kita jadikan ia sebagai pegangan hidup, tetapi kita tidak meletakkan amanah ini kepada Allah SWT, maka akhirnya kita telah memecahkan, dan mungkin amanah yang kita bawa tadi akan menjadi terpesong. Seperti mana adat yang terpesong. Mulanya adat mungkin nak membawa pada benda yang baik, tapi bila kita pisahkan dia dengan tidak berpusat kepada Allah SWT, maka adat tadi akan menyeleweng. Paling-paling kita merasakan bahawasanya diri kita, kepandaian kita, ketokohan dan bakat kita yang menentukan kejayaan kita, tanpa berdoa, mengharap dan merujuk kepada Allah SWT. Paling-paling kita akan gunakan Islam itu tanpa merujuk kepada Allah SWT. Ini berlaku kepada kehidupan kita seharian sebenarnya. Kita dengan peribadi Islam yang progress, yang achieve, tapi kita lupa untuk berdoa dan bersyukur bahawasanya achievement kita ataupun akhlak baik kita ni adalah ditentukan oleh Allah SWT, bukan daripada diri kita sendiri. Begitulah seperti mana apa yang Allah sebut. Qul hal min syurakaikum man yahdi ila al-haq qulillahu yahdi lil-haq afaman yahdi ila al-haq ahaqqu an yuttaba' amman la yahdi illa an yuhda fama lakum kaifa tahkumun. Dalam surah Yunus ni maksudnya Allah kata, katakanlah apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang menunjukkan kepada kebenaran? Katakanlah Allah sahajalah yang menunjukkan kepada kebenaran. Bukan konsep keadilan dalam Islam dia yang menunjukkan kebenaran, tapi sebenarnya Allah. Saya kena faham. Maka apakah yang menunjukkan kebenaran itu yang lebih berhak diikuti, ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali bila diberi petunjuk? Maksudnya Allah mencabar kefahaman kita di sini. Dia kata apakah yang menunjukkan kebenaran itu lebih berhak diikuti? Maksudnya Allah. Ataupun orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali bila diberi petunjuk. Maksudnya manusia yang mungkin memberi petunjuk kepada kita, tapi dia sebenarnya diberi petunjuk oleh Allah SWT. Dan adakah orang ni yang berhak diikuti? Jadi Allah kata sini, bagaimana kamu mengambil keputusan? Dalam surah Yunus ayat 32, bagaimana kamu mengambil keputusan? Jadi ini sangat penting sebenarnya. Kalau kita pergi lagi ke depan nanti, kita akan tahu, kita akan dapat kaitkan bagaimana persoalan ini merupakan satu persoalan yang besar, yang perlu difahami dan dipastikan terjaga untuk memastikan penghujungnya itu betul. Sebut sikit, innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rasulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidha baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Allah kata sesungguhnya orang kafir, orang-orang yang kafir terhadap Allah dan Rasul-Rasulnya, dan hendak membeza-bezakan di antara iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya, seraya mengatakan kami beriman kepada sebahagian daripada Rasul-Rasul dan kafir daripada sebahagian yang lain, serta bermaksud mengambil jalan yang lain di antara yang demikian. Mereka lah orang yang kafir sebenarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan. Di sini ada orang yang mengambil sebahagian-sebahagian. Ada part yang diambil Islam, ada part yang dibuang. Ada yang diambil Islam sebagai satu part daripada kehidupan dia, tetapi dibuang konsep untuk bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Hadirin hadirat pendengar sekalian yang dimuliai Allah SWT. Jadi secara ringkasnya, sebenarnya secara ringkasnya saja apa yang saya sebut tu kena membaca sebenarnya. Saya cadangkan membaca buku Al-Qaradawi tadi, dan juga buku Sistem Islam, Akidah dan Ibadah, Syekh Muhammad Al-Mubarak. Rasa ada ni, ada Google. Boleh Google ni. Boleh tengok dalam buku ni. Kena baca baru dapat kefahaman yang jelas. Kalau setakat dengar ceramah yang macam ni, tak boleh faham. Baik. Setelah kita faham kesyumulan Islam dari sudut kesyumulan akidah dan kaitannya dengan akhlak, mari pula kita tengok bagaimana kesyumulan ibadah yang mempunyai kaitannya dengan kesyumulan akidah tadi untuk membawa kepada akhlak
akhlak yang akan untuk membawa kepada pembinaan akhlak. Ya? Jadi dalam ibadah ni, dalam ibadah, ya, kalau kita tengok dia merangkumi kepada beberapa amal ataupun ibadah. Dia terdiri daripada ibadah lisan, ibadah badan, ibadah hati dan juga ibadah fikiran. Ya. Sebab itu kalau kita tengok, kalau kita baca buku Stephen Covey kan, dia dah cakap tentang conscience, dia cakap tentang macam-macam aspek inner aspek. Jadi dalam Islam kita bukan sekadar bercakap, kita bukan sekadar hanya diletakkan pada falsafahnya, tetapi terus diletakkan kepada perlatihannya, iaitu dalam ibadah sendiri. Kalau kita tengok benda yang simple, pertamanya dalam solat. Ya? Dalam solat kita sebenarnya ada aspek-aspek pembentukan akhlak tadi. Pembentukan akhlak dalaman tadi. Salah satunya ibadah lisan. Bagaimana dalam solat itu kita dilatih untuk berzikir, membaca. Berapa banyak bacaan kita nak kena baca dalam dalam solat. Ya? Yang mana kita tahu dari sisi psikologi, setiap benda yang disebut itu akan memberi kesan kepada akal, fikiran dan badan kita. Jadi di sana lisan kita sendiri dilatih untuk membaca 5 kali satu hari. Itu selain daripada yang sunat-sunat lagi. Yang Al-Qurannya, yang apa. Ini dalam solat dulu. Ya? Ibadah lisan kita. Maksudnya, akhlak kita ni, dia termasuk lisan. Akhlak kita ni termasuk lisan. Dan lidah kita ni sebagai satu daripada organ yang dilatih untuk berakhlak dengan baik. Dalam ibadah yang pertama yang paling penting, salat. Ya, kalau kita faham. Ya, bagaimana ibadah dalam lisan dalam solat itu perlu mengungkapkan banyak doa, banyak zikir, membaca Al-Quran dan sebagainya. Yang seterusnya kita kata tadi ibadah fikiran dalam di mana setiap doa yang kita ungkapkan dengan kefahaman, setiap ayat Quran yang kita baca dengan kefahaman ataupun yang imam baca, membuatkan fikiran kita berfikir. Membuatkan fikiran kita bergerak. Sebab kalau kita faham, akhlak ini, dia bermula daripada pemikiran ini. Pemikiran yang rosak akan melahirkan amalan yang rosak. Ya? Betul tak? Ya? Ini di luar daripada persoalan karakter dan reputasi tadi. Malah lebih jauh. Apa yang kita bicarakan ini adalah bagaimana cara berfikir yang membuatkan seseorang tu baik ataupun buruk. Ya? Ataupun kita sebut penghayatan yang memerlukan dua panca indera, iaitu fikiran dengan hati. Ya, fikiran dengan hati. Kan? Kalau sebut dua dalam Al-Quran kan, akal, walakin aksarun nas la ya'lamun. Akal la yatafakkarun, la ya'qilun, dan juga qulubun la yafqahun. Hati yang tidak faham. Ataupun kita tahu daripada hadis yang menyatakan hati yang menentukan baik dan buruk. Jadi daripada ayat-ayat Al-Quran tadi, dia di sana terdapat ibadah lisan, ibadah lisan yang pertama, ibadah fikiran dan ibadah hati. Di mana hati akan berfikir, akan menghayati, akan mendengar, dan akan menghayati apa yang diungkapkan daripada ayat Al-Quran. Of course dengan kefahaman. Ya, kalau tak faham itu lag. Itu rugilah. Ya, tidak dapat ibadah hati dalam setiap solat. Ibadah fikiran dan ibadah hati kita dah terlepas kalau kita tak faham apa doa yang dibaca, apa zikir-zikir dalam solat, apa ayat Quran yang dibaca, kita dah rugi part tu. Maksudnya ada ibadah, ada konsep ibadah badan. Ibadah badan. Ataupun kita panggil body language. Ya, of course. Dalam akhlak, ya, body language adalah merupakan satu benda yang sangat utama. Ataupun dia dipanggil non-verbal aspect. Non-verbal. Ya. Kadang-kadang non-verbal aspect ni menjadi sebenarnya dalam psikologi 60% akhlak itu ataupun attitude itu berada pada non-verbal aspect. Ataupun bagaimana cara kita menjadi teladan kepada manusia itu lebih berkesan daripada kita bercakap kepada manusia. Ya? Jadi akhlak kita adalah merupakan body language. Sebab di sini
lisan kita.